Salam sejahtera, selamat kita berjumpa lagi kepada subscriber yang saya hormati, kepada viewer yang berminat dalam video saya. Nama saya Dr. Lee dan hari ini saya masih fokus di bahagian grammar walaupun saya boleh buat kursus-kursus yang lain. Hari ini kita sudah sampai ke lesson 108, dan sebenarnya dalam video-video yang lepas saya memang sudah mengajar tenses, present tense, past tense, future tense dan sebagainya. Tetapi oleh kerana terdapat beberapa orang subscriber yang meminta supaya saya ajar lagi sekali lagi tenses, present tense, past tense, future tense dan sebagainya, saya pun setuju. Sebab sekarang sementara menunggu buku saya dihantar ke kilang pencetak, saya ada sedikit masa yang lapang. Jadi buatlah sedikit latihan di video, membuat sedikit ulang kaji di video supaya para subscriber dan viewers lebih memahami tentang penggunaan tenses. Dan sila WhatsApp saya untuk menempa buku. Jikalau kamu ingin membeli buku yang saya sudah buat, sila tempa sekarang. Oke, sila WhatsApp saya dan beritahu saya bahawa kamu ingin menempa buku. Apabila buku itu sudah siap dicetak, saya akan terus hantar sahaja. Dan selepas saya hantar buku, kirim kepada sesiapa yang menempa buku, maka saya akan terus di YouTube saya setiap bab yang saya yang terdapat dalam buku saya akan menerangkan sekali lagi setiap bab. Saya akan buat penerangan dalam bahasa Malaysia, bahasa Cina dan bahasa Inggeris, terpulang kepada kamulah yang mana suka menonton. Dan saya akan membincangkan jawapan dengan kamu di video di sini. Sebenarnya buku saya itu sangat lengkap kerana ada juga jawapan yang dibekalkan di belakang buku. Jadi kamu boleh buat di rumah, kamu boleh periksa sama ada betul atau salah, kemudian menonton video saya. Masa itu saya buat perbincangan, kamu akan lebih memahami mengapa kamu betul, mengapa kamu salah, mengapa kamu pilih jawapan yang salah atau tulis jawapan yang salah. So silalah WhatsApp kepada saya mulai sekarang jikalau kamu ingin membeli buku saya. Dan seperti saya pernah mengumumkan di YouTube channel saya, hujung tahun ini saya akan mula membuat kursus muka ke muka. Maksudnya kamu boleh datang dan menghadiri kursus saya, kursus pendek mungkin 5 hari ke seminggu, dan masa itu kamu boleh berpeluang untuk mengikuti kursus saya, dan masa itu kamu bebas untuk bertanya saya soalan-soalan. Saya akan mula dengan tata bahasa grammar. So saya akan buat satu kursus grammar intensif di mana kamu boleh sertai dan memahami dengan lebih mendalam. Kalau tidak faham, kamu boleh bertanya saya. Jadi sekarang untuk tempa buku, dan bulan depan, bulan April, Mei, kamu apabila buku saya sudah dikeluar, kamu boleh mula tempa tempat untuk menghadiri kursus saya. Dan kursus ini akan diadakan di luar Johor, tidak di Johor sebab saya memang di Johor. Alright. Hari ini lesson 108. Seperti video sebelum ini, saya ada janji juga bahawa saya akan gabungkan 3 tenses dalam satu bab. Hari ini dalam masa yang pendek 10 minit saya habiskan semua. So simple present tense saya ulang kaji ya. Simple present tense maksudnya perkara yang berlaku setiap masa, yang berlaku setiap hari, always, selalu, all the time, setiap masa, often, kerap, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang,
seldom, jarang-jarang, tetapi masih ada. So kalau maksud kamu ke-7 ini, masa ini, maka kamu mesti guna simple present tense. Untuk simple present tense atau apa-apa tenses dalam tata bahasa, ingat kita ada 7 ganti nama. I, you, we, they, he, she, it. Untuk simple present tense, I, you, we, they jangan tambah s kepada kata kerja. Kata kerja English dipanggil verb, perbuatan, macam berlari, menari, menyanyi, belajar, membaca dan sebagainya. Jangan tambah s kalau kamu bermaksud I, you, we dan they. Kalau maksud kamu ialah he, she, it, maka kamu mesti tambah s. Jadi I sing, saya menyanyi. He sings, dia menyanyi. Sebab he, she, it, kata kerja tambah s. Baik. Secara umum, I, you, we dan they kita tidak tambah s. He, she, it kita tambah s, kecuali was, were. Kalau was, he, she, it, I, ada I. You, we, they pakai were, gunakan were. So saya boleh dengan selamat beritahu kamu bahawa he, she, it mesti ada s, you, we, they tidak ada s. I juga tidak ada s kecuali was. Oke, yang lain tiada s. Simple past tense. Simple past tense maksudnya perkara yang sudah berlalu, sudah lepas. Contoh, yesterday, kemarin, just now, tadi, last, macam last week, minggu lepas, minggu lalu, ago, 2 hari yang lalu, 2 days ago. Kalau maksud kita perkara itu sudah habis berlaku, kita tidak peduli I, you, we, they, he, she, it, kita tidak peduli. Kita hanya tukar verb kata kerja itu ke masa lalu. Contohnya go menjadi went, run menjadi ran, begitu. Come menjadi came. Tukar terus ke past tense itu sahaja. Dan memang ada senarai yang panjang. Oke, go menjadi went menjadi gone. Come menjadi came menjadi come. Itu mesti hafal. Saya telah tulis senarai semua kata kerja yang perlu kamu tahu dalam buku saya. Jadi kamu boleh belajar dari sana lah. Itu mesti hafal. Saya tidak ada cara yang lain. Dan tidak ada rahasia, memang cara begitu sahaja. Dan simple future tense, masa akan datang. Kalau maksud saya esok atau besok, tomorrow, next, macam minggu depan, next week, afterwards, selepas ini, later, nanti, ya, atau selepas ini juga sebenarnya sama. Soon tidak lama lagi. Maksudnya belum berlaku. Kalau dia belum berlaku, untuk I dan we kita boleh gunakan shall, kita juga boleh gunakan will. Tetapi untuk you, they, he, she, it, kita guna will, kita tidak guna shall. Oke? So di sini kamu boleh tengok. Saya tidak semestinya cakap I go to school every day. Saya cakap I go to school, kamu sudah faham. Saya cakap I go, kamu dengar go, kamu tahu oh setiap masa atau setiap hari. Kalau saya cakap I went to school, kamu terus faham. Saya tidak payah cakap I went, saya tidak perlu cakap I went to school yesterday. Saya tak mau cakap pun boleh, kamu faham. Asal cakap when, kamu sudah tahu oh maksud cikgu perkara ini sudah berlalu. I will go to work atau I shall go to work, kamu terus faham. Oh, maksud cikgu akan pergi ke sekolah pada masa yang akan datang. Oke? So di sini saya gabungkan 3 jenis tenses. You go to work, you went to work, you will go to work. 3 tenses. You go to work, kamu pergi bekerja setiap masa. You went to work, kamu pergi bekerja pada satu masa lalu. You will go to work, kamu akan pergi bekerja pada masa akan datang. He goes to work, dia pergi bekerja setiap masa. He went to work, dia pergi bekerja pada suatu masa yang lalu. He will go to work, dia akan pergi bekerja pada masa yang akan datang. I go to work, saya pergi bekerja setiap masa. I went to work, saya pergi bekerja suatu masa yang sudah lalu.
I shall go to work, I will go to work, sama maksud. Maksudnya saya akan pergi bekerja pada suatu masa yang akan datang. So di sini kamu boleh tengok, saya ada keluarkan 9 soalan. Kamu boleh coba dan tengok berapa betul. Oke? Nombor 1. He. Kemudian every. So tengok sini. Every he. Kata kerja tambah s. Jadi go menjadi goes. Habis. Itu jawabannya. Nombor 2. Bila. Esok atau besok, tomorrow. Tomorrow di sini. Kemudian I kita boleh guna shall, kita boleh gunakan will. Jadi jawaban nomor 1 goes. Nomor 2 I, kita boleh cakap shall write. Selepas perkataan shall kita mesti guna kata asal. Kata asal artinya tak boleh tambah s, tak boleh tambah ed, tak boleh tambah ing. Kamu juga boleh cakap I will write. Dua jawaban itu betul. Dua-dua pun betul. Kemudian nomor 3, last. Last itu sudah lalu. Jadi di depan siapa kita tidak peduli lagi. Meet menjadi met. Biasanya 2 i menjadi 1 i masa lalu. Kemudian tengok sini. Always. Always. Kemudian they. Kemudian they. Kalau always dan they kata kerja jangan tambah s. Jadi jawaban kekal swing. Ini jawaban. Oke? She. Next Friday. Tengok sini. Next. Kemudian she. Jawaban will. Selepas will kata asal. Will bake. You. Tengok you. Kemudian tengok just now. Just now ialah tadi. Just now di sini tadi. Kalau sudah lalu senang, terus tukar ke masa lalu tambah ed. Ini jawabannya. Sometimes. Sometimes di sini. Kemudian it. Sometimes it kata kerja tambah s. Jadi sleep menjadi sleeps tambah s. Later. Later. Kemudian he. Kemudian he. Pakai will. Gunakan will. Selepas will dan shall, kita mesti guna balik perkataan ini sebab dia adalah kata asal. Dan last sekali, ago. Ago sudah lalu. Kalau sudah lalu, terus tukar ini ke past tense. Fall menjadi fell. So ini jawabannya. Senang kan? So kamu tengoklah ada berapa betul. Okey, dan fahamilah mengapa jawapan sedemikian. Okey, begitu sahaja untuk kali ini. Ingat, simple present tense maksudnya perkara yang berlaku setiap masa. Kemudian perkara yang berlaku setiap masa, I, you, we dan they jangan tambah s, he, she, it tambah s kepada kata kerja, verb. Kata kerja maksudnya perkataan yang berkaitan dengan perbuatan. Simple past tense senang, sudah lalu. Kalau sudah lalu, kita jangan peduli siapa yang membuat perbuatan itu, yang melakukan perbuatan itu. Yang verb itu kata kerja terus tukar ke past tense itu sahaja. Dan simple future tense maksudnya perkara yang akan berlaku pada masa depan, pada waktu yang akan datang. Untuk itu, I dan we, kita boleh gunakan shall, selepas shall kata asal, ataupun will. Selepas will sama juga kata asal. So, I dan we boleh guna shall, boleh guna will. Untuk yang lain, you, they, he, she, it, kita gunakan will, tetapi tidak guna shall. Tetapi kita tidak peduli asal will dan shall. Perbuatan di belakang mesti kekal menggunakan kata asal. Kata asal artinya kita tidak tambah s, kita tidak tambah ed, kita tidak tambah ing kepada verb, kepada kata kerja. Okey? So, dalam masa yang begitu pendek, saya sudah siap
3 part. Senang. Okey? Saya harap kamu suka video saya dan memahami apa yang saya ajar. Jikalau tidak faham pun tidak apa. Kamu boleh kemukakan soalan di YouTube channel saya dan saya akan menjawab kamu. So, setakat ini sahaja. Sila beri saya sokongan. Sila like, share dan subscribe. Sekian, terima kasih.